kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Malaysia sebagai sebuah negara dagang yang aktif dan terbuka sentiasa berpegang kepada dasar tidak bersekutu atau dengan izin non-aligned policy dengan mana-mana negara, blok ekonomi maupun blok ketenteraan dalam menangani isu-isu geopolitik semasa. Namun demikian, sebagai sebuah negara perdagangan dan pelaburan yang terbuka, sebarang ketegangan geopolitik antarabangsa berpotensi untuk menjejaskan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Sungguh pun ketegangan geopolitik semasa tidak memberi impak yang signifikan kepada Malaysia dalam jangka masa pendek, namun kita tidak harus memandang remeh dan risiko jangka panjang sekiranya konflik tersebut berlarutan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Rusia dan Ukraine bukanlah rakan dagang utama negara. Perdagangan dua hala Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut bagi tahun 2023 hanyalah sebanyak 0.5% daripada keseluruhan jumlah dagangan antarabangsa negara. Manakala nilai dagang dua hala secara individu dengan negara-negara Timur Tengah yang sedang bergolak juga adalah rendah. Tetapi bagi mengatasi kesan geopolitik yang berpanjangan, Kementerian sedang giat meneruskan usaha untuk mengurangkan kebergantungan serta mempelbagaikan strategi pelaburan dan perdagangan bagi memastikan ekonomi Malaysia terus berdaya tahan. Ini berpandukan kepada prinsip pengukuhan hubungan diplomasi perdagangan yang pragmatik dengan negara-negara rakan dagang, dan antara strategi utama yang telah dan sedang dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, kita nak mempergiatkan penganjuran misi galakan pelaburan dan perdagangan bagi mengukuhkan hubungan kerjasama antara Malaysia dengan rakan dagang sedia ada seperti ASEAN, Amerika Syarikat, China, Kesatuan Eropah, Jepun, Republik Korea dan India. Di samping mengeratkan kerjasama ekonomi dengan rakan-rakan dagang yang bukan tradisional seperti UAE, Arab Saudi, Pakistan, negara-negara di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara di Amerika Selatan seperti Brazil, Peru, Meksiko, serta negara-negara di benua Afrika. Jadi memberi galakan kepada industri tempatan juga untuk meningkatkan penggunaan sumber domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan-bahan mentah dari luar negara. Langkah ini termasuk mengutamakan sumber bekalan dari rantau ASEAN melalui pendekatan nearshoring bagi memastikan kestabilan rantai bekalan. Kita juga melaksanakan inisiatif di bawah Pelan Induk Perindustrian Baru yang merangkumi strategi bagi memastikan kelangsungan rantai bekalan industri tempatan dalam mendepani krisis ekonomi atau kesihatan global pada masa depan. Kita juga sekarang tengah merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas baru seperti Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Malaysia Emirah Arab Bersatu, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada, rundingan naik taraf Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN dan juga Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China untuk membuka pasaran bagi ekspor Malaysia yang lebih stabil dan kompetitif, antara lainnya melalui peraturan pentadbiran yang lebih seragam dan juga pengurangan prosedur custom serta menarik pelaburan berkualiti ke Malaysia. Jadi insya-Allah pelaksanaan strategi tersebut akan membuahkan hasil dan setengahnya telah membuahkan hasil untuk kita kukuhkan hubungan perdagangan sedia ada dan juga menarik pelabur asing dan meningkatkan juga daya tarikan Malaysia sebagai pusat perdagangan antarabangsa untuk jangka masa yang panjang. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Larut. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Menteri berdiri. Menteri duduk dulu. Apa ni, tahniah daripada apa yang diceritakan oleh Yang Berhormat Menteri, maka bermakna tidaklah peperangan di antara Rusia, Ukraine dan Timur Tengah ini tidak sangat menjejaskan dalam masa short term. Tetapi mungkin dalam masa panjang dia akan menjejaskan kita. Maka sebab itu saya ingin mendapat kepastian. Apakah kerana itu kita mengumumkan untuk bersama dengan BRICS? Kerana agenda untuk mengurangkan dolar Amerika Syarikat atau de-dollarization. Sejauh mana kadar penggunaan mata wang tempatan negara ini kalau kita bersama dengan BRICS ini akan membabitkan negara-negara ASEAN dan China, dan ini juga mungkin ada sedikit sebanyak
berkait dengan geopolitik di Timur Tengah yang juga boleh menyejaskan nilai perdagangan dan kehadiran pelabur-pelabur daripada Timur Tengah ke Malaysia. Saya ingin penjelasan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Kita, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut, sebenarnya ada perbincangan untuk menjadi ahli BRICS, di mana ini salah satu strategi untuk mempelbagaikan ataupun de-risk kebergantungan kita kepada negara-negara dagang yang tradisional lah. Dan pada masa yang sama kita juga telah mengumumkan kita ingin berunding semula dengan Kesatuan Eropah dengan FTA, perdagangan bebas dengan EU lah. Sebelum ini tergendala dan diberhentikan pada tahun 2012. Dan pada masa yang sama kita juga dalam perbincangan dengan ASEAN, untuk pengetahuan Yang Berhormat Larut, perdagangan antara negara-negara ASEAN hanya 23%. Jadi itu lagi satu peluang yang kita perlu ambil. Perdagangan di antara ASEAN kurang daripada perdagangan antara ASEAN dengan China dan Amerika Syarikat contohnya. Dari segi settlement lah, dengan izin, settlement, payment settlement itu ada perundingan. Kebanyakannya bilateral, bukan multilateral. Contohnya bersama dengan negara China untuk kita menyelesaikan settlement itu menggunakan ringgit dan renminbi contohnya. Tetapi dengan negara-negara lain agak sukar kerana penggunaannya tidak begitu luas. Of course, tentunya US dollar masih lagi satu, tapi yang keduanya memang ada perancangan untuk kita meningkatkan lagi penggunaan wang-wang lain, dan sama ada ini mata wang asing yang lain, tapi sama ada ini akan mengakibatkan pelabur-pelabur asing tidak masuk ke dalam negara kita buat masa ini kerana penggunaan dolar itu masih lagi luas, belum lagi kita lihat. Tetapi jangka masa panjangnya yang penting ialah kestabilan untuk negara-negara ini adalah untuk kestabilan ringgit kita juga. Kerana dia melihat bahawa kalau ringgit against any currency tidak stabil, dia pun tidak akan gunakan mata wang ringgit sebagai the base lah. So dengan izin, soalannya saya rasa susah saya nak jawab kerana kita lihat pada masa ini penggunaan dolar tu masih lagi luas, tapi memang ada inisiatif kita nak kurangkan risiko kerana apa-apa keputusan Amerika Syarikat kadang-kadang tidak begitu menunjukkan apa yang patut dibuat di Malaysia lah. Contohnya interest rate di Amerika Syarikat contohnya. Walaupun keadaan ekonomi Malaysia masih lagi kuat, tetapi kita masih terkesan dengan keputusan daripada negara luar. Terima kasih. Ya, sempurna. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab soalan tentang trading nation negara kita, dan saya ucapkan tahniah rajin berusaha untuk memastikan supaya perdagangan kita di antara Malaysia dan negara-negara lain dapat kita tingkatkan. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, dasar kerajaan sama ada jelas ataupun a firm kind of policy di mana kita dapati bahawa kita berdagang dengan negara-negara bukan hanya negara seperti developed nations like Europe, US, China, India, tapi saya dapati bahawa sebahagian juga daripada dagangan ini adalah in terms of export of raw material yang ada. Dan ini saya ingin bertanya sama ada dasarnya jelas untuk menghalang. Walaupun kita nak akan berdagang dengan negara-negara ini, tapi mengetatkannya untuk pastikan value added. Saya dapati daripada dulu, tahun 70-an di Sabah, kita berdagang dengan Jepun, kopar mamut. Kita tak tahu kandungan kopar, kandungan emas yang ada. Dan sekarang ini selika di Sabah juga untuk komponen gas, microchip ataupun solar yang kita gunakan. Adakah pihak kerajaan untuk memastikan supaya peluang pekerjaan kepada anak-anak bangsa, the return on investment, value added is more meaningful dengan kita encourage partners with nation, but kita nampak bahawa sebahagian besar dagangan kita raw material, they develop, we buy back. Sama ada dasar ini kita nak pastikan jelas ataupun tak ada, ataupun kita ketatkan supaya ianya tidak berlarutan di negara kita, khususnya items yang ada value added dia, ya, bukan hanya setakat dengan negara-negara Eropah, negara-negara China, bahkan juga di antara kita katakan wilayah-wilayah yang ada. Terima kasih banyak. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat.
Ya, soalan itu saya rasa setuju dengan cadangannya. Sebenarnya kita memang ingin mengurangkan ekspor upstream. Kita nak turun kepada midstream dan downstream. Baru-baru ini pun ada perbincangan dengan Yang Berhormat NRES di mana kita telah bersetuju kita nak menghalang ekspor REE daripada upstream. Kita nak mengalakkan pelaburan midstream ke downstream. Untuk pengetahuan yang berhormat, ekspor pada Januari hingga Ogos 2024 sebenarnya meningkat 6% kepada lebih kurang 99 bilion ringgit. Dan ekspor yang terbesar iaitu hampir 40% adalah barangan E&E, itu barangan midstream dan downstream lah. Dan kalau kita lihat keluaran minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit, kimia dan bahan kimia pun midstream dan upstream itu pun lebih kurang 5 hingga dan 5% lebih kurang 10%. Jadi yang upstream itu tidaklah begitu banyak dari segi total jumlah ekspor negara. Pada masa yang sama dalam Pelan Perindustrian baru ada 4 misi. Ya, misi yang pertama itu untuk meningkatkan lagi kompleksiti ekonomi, itu menunjukkan kita perlu meningkatkan daripada midstream pun kepada downstream. Contohnya dalam sektor E&E ini banyak penghilang-penghilang kita terutamanya tempatan juga yang memberi fokus kepada back end bukan kepada front end. Dia buat test dan assembly. Kita nak move kepada wafer fabrication dan juga IC design. Kerana ini akan limpahannya lebih bagus kerana rakyat yang akan bekerja di midstream dan downstream pun gajinya lebih lumayan. Dan oleh itu memang saya berbincang dengan rakan-rakan menteri saya, kalau boleh janganlah kita benarkan terlalu banyak ekspor upstream dan kita bermula dengan RE kerana RE ini memerlukan raw material untuk sektor E&E contohnya. Terima kasih Yang Berhormat.